Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, memberi kita kekuatan untuk sama-sama mengerjakan solat maghrib secara berjamaah, dan Allah taala menetapkan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisi sedikit tazkirah ataupun peringatan bersama. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni Allah taala izinkan ataupun beri kesempatan kepada kita semua, beri keizinan kepada saya dah. Lama dah tak mari sebenarnya. Selepas daripada saya positif hari tu, saya positif bulan sebelah, 28 hari bulan sebelah, kerak gelang. Lepas tu tak mari-mari. Sebelum tu tak mari kot rasanya. Tak. Tapi tak mari tu bukan apa. Sebab orang kata kesan daripada apa yang kita positif tu masih ada lagi. Tak, sampai hari ni pun ada lagi sikit-sikit lah. Tak. Macam batuk. Kalau pergi kedai kot, makan kedai, kita batuk orang lari lah. Tak, maksudnya buat taktik gitu. Pergi masuk shopping komplek ke, batuk sikit, orang lari lah, jauh sikit ada orang. Tak. Jadi dia masih kesan tu masih ada lagi lah, insya-Allah. Jadi bukan batuk saja, kadang-kadang dia mari apa ni, masa saya positif hari tu, malam ke berapa, dia mari urat dalam badan ni, dia mari macam kena tarik. Kalau orang hok sini ada dah hok positif mungkin, tapi mungkin berbeza. Macam saya itu sekali malam ketiga rasanya, bangun dalam pagi tengah malam tu nak pergi ke bilik air, masuk dah bilik air tapi terpaksa patah balik. Mana kita membah tubuh atas katil, kira tidur tu. Kalau kata nak kecil nak berak masa tu, terpaksa patah balik sebab tak boleh nak tahan sakit ni. Dia mari sakit dada, habis sakit dalam perut ni, menyebabkan kita tak boleh nak kontrol, dan sekali masuk bilik tidur semula. Itu kesan, mungkin dia berbezalah efek kepada setiap orang. Adik saya mari atau obat batuk. Sebab kita batuk kan. Obat batuk pula hak jenis kalita tu. Kita ni biasa sebelum ni kalau sakit ke batuk ke, tak rajin makan ubat. Tak rajin makan. Tapi oleh kerana batuk sangat, makan 10 ml 3 kali sehari dia tulis. Tapi saya tak makan 3 kali sehari, sebabnya obat tu kesan terlalu kuat. Biasa makan lepas isa je. Lepas isa kau telang tu pun dah, bila sebut tak pernah makan obat batuk tu kan dia berasa lain. Tak. Geli tekak so kira telang juga. 10 ml tu kejut-kejut subuh lah. Orang tak jauh kita itu lah. Jangan terlepas, memang dia takkan sedar. 10 ml kesal. Sebab itulah dah orang suka makan obat batuk kot. Oh, yang mari tak sedar. Tapi saya makan tu bukan kerana tu. Dah. Kerana kita batuk. Tapi sungguh 10 ml tu pun sekali sehari kita makan tu tak sedar dah. Kesan obat dia. Tu orang kata orang hok biasa main obat batuk ni, capur ni, tak tahulah macam-macam dia capur, menyebabkan
dok sedar dan sebagainya. Jadi ala kuliahnya, alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua walaupun dalam keadaan orang kata hari ini COVID-19 semakin hari semakin meningkat, walaupun katanya ramai ada orang yang ambil vaksin, tapi itu kita tak bincang lah, maksudnya itu biar pihak berwajib yang bincang, sebab dia tahulah bagaimana. Cumanya walaupun semakin hari semakin banyak COVID, sebenarnya kita memang dah hidup dengan dia. Dalam keadaan tak banyak pun orang kita jalan je macam biasa. Cuba tengok raya Cina baru ni. Terengganu raya Cina baru ni, siapa tak boleh nak geruk atas jalan. Raya Cina baru ni pula berkembar cuti dia. Seterik Jumaat satu apa semua, menyebabkan banyaklah orang luar ni masuk Terengganu. Hakikatnya gitulah. Cuba pergi kedai payang. Pergi kedai payang je. Penuh orang. Orang nega pun serabut. Biasa orang nega kau sedap. Sebab orang mari beli. Ni tanya orang nega kau serabut lah kata. Itulah ramai orang. Menyebabkan banyaklah tempat-tempat yang orang kata dijangkiti dan sebagainya. Cuma hari ni banyak mereka-mereka yang dijangkiti ni, terutamanya anak-anak sekolah. Sebab apa? Kadang-kadang jelah bila cuti jalan lah. Jalan situ, jalan sini. Hakikatnya itulah keadaan yang ada pada hari ni. Bila nak buat sesuatu, kita kena fikirkan perkara-perkara yang selanjutnya. Macam saya, anak-anak nak jalan sok mau. Nak jalan sok mau, budak kan. Memang puas 2 tahun duduk dalam rumah. Macam kita lah, 10 hari kena kurung. Allah, 10 hari duduk dalam bilik tu, tak kena cahaya matahari, tak boleh keluar, tak perlu badan. Kau tak kot, tak biasa keluar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkara ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak cuba baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu marfu'an, innal kafira idza amila hasanatan it'ama biha utmatan mid dunya wa ammal mu'mina fa inna Allah azza wa jalla yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuq'ibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Wa fi riwayatin inna Allah azza wa jalla la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Hadis ini nak menyatakan kepada kita perbezaan amal baik yang dikerjakan oleh golongan yang beriman dan juga golongan yang kafir. Daripada Anas bin Malik secara marfu', yakni disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan, dia diberi balasan secara langsung yang dapat dirasakannya di dunia. Adapun bagi orang mukmin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk bekalan di akhirat, dan dia dikurniakan rezeki di dunia kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sebagaimana yang kita sebut tadi, nak membezakan perkara baik yang dibuat oleh dua golongan, iaitu golongan yang pertama adalah golongan yang beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua adalah golongan yang kafir. Ini perbezaan. Tak sama-sama kita ni bulan, kita berada dalam bulan yang penuh kebaikan, iaitu bulan Rajab. Tak, banyak perkara-perkara amalan sunat yang boleh kita lakukan untuk mendapat keredaan dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, yang dua riwayat yang kita bacakan tadi, nak menyatakan bahawa amal baik yang dibuat oleh orang iman, orang yang beriman, dan orang yang kafir ada perbezaan. Tak sama. Tak sama. Kalau kita faham daripada hadis yang telah kita bacakan ini, tak, sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan, Allah Ta'ala bagi atas dunia sahaja. Tak. Disebut diberi balasan secara langsung yang dapat dirasakannya di dunia. Secara langsung yang dapat dirasakan di dunia. Tak. Kalau bisnes, kalau berniaga, dia akan dapat rasanya duit banyak, kaya, boleh beli itu, boleh beli ini, boleh beli kereta besar dan sebagainya. Tapi berbeza dengan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila buat baik, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah menyimpan kebaikan-kebaikannya itu untuk bekalan akhirat, dan dikurniakan rezeki di dunia kerana ketaatan. Orang kafir buat baik dapat satu, tapi orang Islam yang beriman buat baik dapat dua. Tak? Ini kelebihan. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, dia berniaga lah apa-apa pun, boleh duit banyak mana pun, tapi dia terima hak tu je, atas dunia sahaja. Tapi kita orang Islam buat baik, dunia dapat, akhirat pun dapat. Tak, kalau sebut gini, kita dengar buat sama je. Tak, buat sama je, tapi dapat ganjaran lebih pada orang. Boleh dua. Mesti kita akan pilih dua. Tak. Jadi dalam riwayat yang saya baca yang kedua tadi, dalam terjemahan yang disebut, sesungguhnya Allah tidak aniaya kebaikan yang dilakukan orang mukmin, diberikan kurnia di dunia kerana kebaikannya, dan kebaikan itu akan dibalas lagi di hari akhirat kelak. Adapun orang yang kafir, dia mendapat kurnia di dunia kerana kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila pulang ke akhirat, dia tidak akan mendapat apa-apa balasan atas kebaikan yang dia kerjakan. Ni dua riwayat yang kita baca tadi nak memberi maksud yang sama kepada kita. Buat baik kita ni orang Islam dapat ganjaran di sisi Allah, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi beruntung kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana apa? Setiap kali kita buat baik, kita akan dapat ganjaran di dunia dan juga dapat ganjaran di akhirat. Hak dunia, contohlah kita buat baik, benda hak nak nampak sikit. Tak, nampak sikit, depan masjid kita ada orang aksiden, kita tolong akak. Contoh tolong akak. Tak, aksiden dengan motor, kita pun kita tolong akak. Tak, orang hak jatuh dengan motor ni, dia tengok muka tu, dia ingat mungkin selepas pada baik, mari cari atur kuih ke, tak, mungkin nak ulur pitih ke RM50. Itu hak kita nampak atas dunia. Tak, kebaikan yang kita buat tu, kita nampak benda yang diberi oleh mereka yang kita tolong. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat juga bahawa setiap apa yang kita buat itu, kita akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana tolong dia dalam keadaan yang ikhlas dan sebagainya. Tak. Jadi kalau kita faham, kalau kita baca sekali imbah pun, kita faham dah sebenarnya buat baik orang Islam ni dapat dua pahala, dapat di dunia dan juga akan dapat di akhirat. Jadi kalau orang yang dengar tak mau rebut peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, rugilah.
tak rugi. Dan buat benda baik ni banyak sebenarnya, sangat banyak. Daripada kita celak mata, siapalah kita tutup mata, sangat banyak benda baik kita kena buat, tapi tak sedar je. tak sedar. Bangun tidur benda kalau bangun tidur benda perkara baik, tak hak wajib je lah kena semayang, tak hak wajib je lah kena semayang, baik. Gerak orang tidur contoh, dia baik, nak suruh buat, nak suruh apa ni, contoh kalau kita pok gerak bini suruh semayang, gerak anak-anak suruh semayang, bangun semayang, benda baik. Walaupun di sana telah menjadi kewajipan kepada ketua keluarga untuk sama-sama dengan ahli keluarganya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan apa lagi, banyaklah di rumah pun banyak dah sebenarnya. Kalau orang lelaki di rumah tolong kemah rumah ke, tolong bini ke, tolong isteri ke, benda baik, dapat pahala. Jangan lock ke bini saja. Maksudnya banyak nak pergi sekolah atau anak sekolah, tengok kucing kena langgar tengah jalan, berhenti sekejap kereta, ambil alih, benda baik. Kita ajar anak kita pula banyak. Sebab tu kalau kita tengok satu contoh teori di Jepun lah, mungkin pernah sebut dah. Jepun ni mak ayah dah atur anak-anak sampai depan pintu pagar, dia drop je satu tempat yang jauh sikit pada kawasan sekolah, semua kupus itu, mana cikgu akan bawa anak-anak ni ke sekolah tu dalam keadaan jalan kaki. Dia drop satu tempat, contohnya nak pergi sekolah Gontok Nasir, mak ayah mari tinggal sini belaka depan masjid. Jadi dalam keadaan tersebut cikgu-cikgu pun akan bawa budak ni ke sekolah dalam keadaan memberi satu, orang kata sesi pembelajaran. Contoh bila jalan nampak je siapa, cikgu pun suruh bila nampak siapa kena kutip dan buang. Tu maksudnya ada teori-teori yang nak belajar, nak mengajar kepada anak-anak bahawa buat kebaikan ni adalah satu pahala. Tu orang kafir, orang kafir ajar. Kita ni lebih lagi lah di sekolah, dak banyak perkara yang diajar kepada anak-anak kita dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu kepada kita dalam dua riwayat ini, untuk sama-sama kita mengejar untuk melakukan kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kita dalam mengerjakan kebaikan. Sebab kita nampak dah buat baik ni confirm dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat baik confirm dapat pahala. Kalau bakti itu jangan cakap sebab ia benda dalam. Kita nak kata dah buat baik tu ada niat tu, dak somel tu. Dak. Tu dia dengan Allah Taala. Paling tidak dia buat baik. Dah kita pada kata kau orang buat baik tu nak tunjuk tu. Paling tidak dia buat baik. Dah kita dak buat. Gitu. Kita tengok suasana hari ni, contohnya suasana yang kita lihat baru ni, Allah Taala memberi satu ujian kepada kita semua berkenaan dengan banjir contoh. Alhamdulillah lah kampung kita, tempat kita tahun ni Allah tak uji dengan banjir. Kalau ada pun sikit-sikit lah. Di Hulu Terengganu sikit, di Hulu Dungun sikit. Tapi Allah Ta'ala bagi ujian kepada mereka yang berada di sebelah barat tu, daripada Kedah sehinggalah kepada Johor, Allah Ta'ala uji dengan banjir. Bila dalam keadaan gitu, kita tengoklah ramanya sahabat-sahabat kita, ramanya golongan-golongan yang membantu mereka. Membantu mereka untuk, orang kata, mengembirakan dalam keadaan mereka sedih. Kita cuba gembirakan mereka dengan bantuan-bantuan yang ada. Kalau kita tengok sendirilah dengan video dan sebagainya, tempat kita pun alhamdulillah, macam saya baru ni pun kita pergi ke sebelah Kuantan. Mungkin ada juga daripada kalangan kita ni yang sertai, yang sertai dengan program-program bantuan misi banjir dan sebagainya. Kita tengok satu perumahan di Kuantan tu lebih kurang 800 buah rumah di satu perumahan tu semua habis tenggelam.
800 buah rumah. Ada waktu kita tanya, dah buat lari TV je syuting. Dah buat lari TV. Sebab kata kereta dia muat TV je. Muat TV je. Ada arwah besar ni TV. Hak lain habis. Ada satu rumah kita pergi, lebih kurang 15 ekor kucing mati gitu je, mampu gitu je. Sebab dak nak buka pintu sakar dia. Ada hak baru renovate rumah, baru pindah sebulan habis. Nak kabarnya bila ujian Allah Subhanahu Taala mari ni dak kira orang dak. Cuma kita nak ceritanya berkaitan dengan buat baik orang beriman ni. Buat baik orang beriman ni, sebab itulah kalau kita tengok ramai je manusia, sebab dia nampak ganjaran yang kita buat baik ni Allah Taala akan balas. Tak, contoh macam sini kalau kita tengok GTN tu kan, Gontok Nasi Care tu, yang sama-sama turut bantu NGO Prihatin yang baiki rumah dalam masa 3 hari, buat rumah 3 hari. Siapa ada setengah YB Zailah Kelantan tu, timbalan mesti wanita tu kan, dia sebut ini kerja gila, dia kata. Orang Terengganu buat kerja gila, dalam masa 3 hari boleh siap rumah sutih. Tapi bukan 10 orang kerja lah, tak, 200 orang sekali buat kerja. Maksudnya ramainya orang kita ni yang suka tolong orang sebenarnya, tak. Dan tahniah lah juga bila sebut GTN ni Gontok Nasi. Kita orang Gontok Nasi ni kena rasa bangga lah. Tak, ada orang kampung kita ni yang pergi tolong orang masa banjir tu, buat siap rumah 3 hari. Cuba mikir lah, mungkin ada tukang-tukang kat sini ni buat 3 hari tu pasal mana. GTN pun ni pengurusi apa ni, JPKK Gang Baru tu kan, ketua dia. Mana dia bahagian seming bahagian dia. NGO ni bahagian kayu. NGO ni bahagian banyaklah dia dah buat satu-satu core kepada setiap pasukan ni, supaya dalam masa 3 hari ni kita boleh siapkan satu rumah. 3 hari, pagi, petang, siang, malam buat kerja untuk menyiapkan satu buah rumah. Ni sebenarnya ramai sahabat-sahabat kita, orang-orang kita yang orang kita suka perkara kebaikan. Jadi dalam hadis ini juga nak menerangkan kepada kita bahawa sesungguhnya orang kafir apabila melakukan kebaikan, Allah akan memberinya rezeki di dunia kerana kebaikan tersebut. Adapun orang mukmin apabila melakukan kebaikan, Allah simpang. Allah Ta'ala simpang benda hak dia baik tu. Kenapa? Kerana nak beri balasan di akhirat. Dan inilah yang akan menyebabkan timbangan pahala kita akan berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ini juga Allah Taala nak menerangkan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan pembalasan dan ganjaran buat mukmin atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Kerana apa? Kerana Allah akan memberi rezeki kepadanya di dunia dan mengurniakan pahala kepadanya di akhirat. Ni janji Allah kepada kita umat manusia ni, buat baik akan dapat pahala. Jadi jangan susah hati buat baik. Tak, kadang-kadang kita jadi susah hati buat baik. Contoh buat baik apa? Contoh buat baik rasa susah hati. Cuba kabar se. Dalam ramai-ramai ni saya nak se je. Buat baik susah hati. Ada tak buat baik rasa susah hati? Cuba fikir kejap. Buat baik tapi susah hati. Ada tak? Tak ada pun. Contoh buat baik, saya ubi buat baik susah hati. Antara orang yang kita payah nak buat derma. BBT contohnya. Tak? Kalau mari depan rumah tu itu tak makan lagi bunyi itu susah hati dah. Tak, mari depan pintu susah hati dah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang kita tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang Allah Taala sebut dalam Quran. Kayak gini nak masuk bulan Ramadan ni, kita pakat tadarus sebelah kerang daripada awal sehinggalah ke akhir, jumpa ayat macam-macam.
Sebab kita tak yakin dengan kita memberi, contoh beri RM1, Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi daripada RM1 tu. Tak, surah Al-Baqarah tu kan, ayat dia, daripada satu tangkai akan tubiklah daripada 700 kan. Hak ni dia payah sikit. Beri tu susah hati. Takut apa? Takut tak ada piti kita. Buka-buka Allah dah ada RM2 lagi, nak beri berapa Jadi hak ni mungkin orang sini dok lah, mungkin orang kat lain. Sebab kalau orang sini gitu rasanya dok makmur lah masjid kita. Maksudnya tabung masjid tu penuh mu. Dok. Seminggu 5-6 ribu sekali masuk. Boleh tak 6 ribu tak imam? Tak imam anggur, alhamdulillah. Maksudnya orang gong bab tu dah susah hati. Walaupun bunyi orang gong, tapi gong tok nasib ni insya-Allah. Dok berasa kalau wi di rumah tu dak susah hati insya-Allah. Dak. Lebih-lebih lagi bulan puasa ni. Sebab apa? Sebab bulan puasa ni kira-kira ada dah ustaz-ustaz mari yang kita panggil tu daripada pondok, daripada ni bagi tazkirah. Kira-kira susah hati dah ustaz tu mari ni. Dak, nak minta itu. Bulan Ramadan lambat lagi, 2 bulan lagi. Kita mari susah hati dah Kadang bila pula Tok Imam, Tok Bilal umum. InsyaAllah pada malam esok ada ni tazkirah tarawih yang akan diberikan oleh ustaz sekian-sekian daripada pondok sekian-sekian. Jadi kita mohonlah kepada sahabat-sahabat ahli jemaah sekalian untuk bawa duit banyak sikit esok. Susah hati dah balik, susah hati dah saya. Tak. Tapi insya-Allah orang kota nasib dak susah hati bab tu. Sebab apa bab kita kena yakin. Orang kata beri sekadar kemampuan kita. Tak. Bukan kata semari bawa piti esok tu hak ada dalam bank 2000 hari belaka. Tak. Sipar sikit hak kita. Tak. Kalau rasa kita nak uwi belaka pun atas kita lah. Tak. Tok Imam dak sebut esok bawa RM50 seorang dah. Ada Tok Imam pernah sebut? Ada tak? Kita pernah dengar Tok Imam sini sebut? Tak ada? Tak ada. Kalau ada tu kena cuit Tok Imam. Tok Imam tahun ni RM5 sudah kan apa? Tak. InsyaAllah. Jadi perkara-perkara ni kita kena tengok. Kita tengok, mesti tengok kepada kehadapan. Apa yang kita buat baik ni Allah Ta'ala janji dah akan ada kebaikan. Tak, jangan rusing. Ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita tak nampak kebaikan ni mari dalam keadaan yang masa yang dekat ataupun dalam keadaan yang kita tak sedar, mungkin jauh lagi. Tak, mungkin benda yang kita buat ni tak nampak esok jadi selalu. Memang dah beri derma RM1 hari ni, takkan 10 esok mari 1000 lalu. Jarang lah berlaku. Tak. Allah Ta'ala dia buat satu perkara ni comel dah dalam keadaan yang dia susung. Tapi kita kena yakin. Dan ada pun orang kafir Allah Ta'ala memberikan rezeki di dunia sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagaimana yang kita sebut tadi. Namun di akhirat kelak mereka tidak ada lagi memiliki simpanan kebaikan yang dapat diberikan balasan untuknya kerana semuanya itu telah diberikan di dunia. Berbeza dengan orang kafir tadi. Dunia sahaja dia mendapat kebaikan, tapi akhirat tidak ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama bersepakat bahawa orang kafir yang mati dalam kekafirannya tidak akan mendapat pahala di akhirat dan tidak akan dapat balasan atas amalnya di dunia meskipun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepakat ulama. Dan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak akan dapat pahala di akhirat. Nak dapat pahala di akhirat, di sebaliknya lah, maksudnya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpandukan hadis ini dijelaskan bahawa orang yang kafir akan diberikan rezeki di dunia sebagai balasan kebaikan yang dilakukannya. Dalam erti kata yang lain, jika amal yang dilakukannya itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ia dikira sah tanpa perlu niat, seperti menyambung silaturahim, bersedekah, memerdekakan hamba, menjamu tetamu dan sebagainya. Jadi maka kebaikan yang dia buat tu,
Kebaikan itu adalah kebaikan yang tersebut akan dibalas di dunia lagi, tidak di akhirat. Dia buat ni semuanya Allah Ta'ala akan bagi atas dunia. Tak? Berbeza dengan kita tadilah. Bila beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi di dunia dan juga di akhirat. Namun seandainya orang kafir yang melakukan kebaikan ketika kafirnya lalu masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan mendapat pahala atas kebaikan-kebaikan tersebut di akhirat kelak berdasarkan pendapat mazhab yang benar. Sebagaimana yang saya sebut tadi, contoh orang kafir buat baik atas dunia, sebelum matinya beriman kepada Allah, masuk Islam, dia juga akan tergolong di kalangan mereka yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila di akhirat kelak. Syaratnya situ nak gambar pada kita, mestilah kita ni beriman dan juga Islam ketika menghembuskan nafas yang terakhir dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyaklah sebagaimana yang kita sebut perkara-perkara kebaikan. Tak, cuma perkara kebaikan ni bila nak buat memerlukan satu mujahadah. Orang kata satu benda yang perlu dipaksa buat. Maksudnya kalau kita tak mulakan, memang tak berlaku. Nak buat apalah segala kebaikan. Tak, segala kebaikan yang nak kita buat ni, dia kena ada satu, orang kata, tanam keazaman. Kalau tak buat, kalau tak ada azam, memang payah nak jadi. Tak, payah nak jadi. Contoh kalau kita masuk bulan Rejab ni, kita boleh puasa sebulan. Tak, Rejab, Syaban, Ramadan, kita boleh standby dah nak puasa. Puasa direct. Siapalah ke Ramadan habis 90 hari. Tapi tak ada azam, payah juga. Tak, asal puasa lah. Nak sembahyang sunat pun kadang-kadang tak. Bukan kata siapa, kadang kita sendiri pun, macam saya pun kadang-kadang bila kejar dengan masa kok, habis lah, tinggal lah. Walaupun 2 rakaat tu tak lama mana, tapi bila kejar kok habis. Dan nak kabarnya nak buat baik ni memang kita nak buat, tapi kalau tak ada azam daripada dalam diri kita ni, benda yang payah. Tapi hakikatnya kita kena perlu ada keazaman untuk kita buat baik. Sebab kadang-kadang orang pakai buah buat baik, Allah Ta'ala bagi dah pahala. Tak, ni nak tunjukkan, bila sebut ni nak tunjukkan kasih sayang Allah. Baru niat nak buat baik, dapat pahala. Niat buat jahat dah dapat lagi. Tak, buat pula baik, tadi niat dapat dah ganjaran. Buat tu Allah Ta'ala bagi pula kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berbeza dengan buat jahat. Niat tu tak lagi, baru buat barulah Allah Ta'ala bagi ganjaran bila kita buat jahat. Tak, molek dah ustaz sebut gitu. Lepas isi lagi kita niat nak keluar, kita nak usia dah tabung, boleh dah pahala. Tak apa niat lah. Tapi kalau comel, niat tu disertakan dengan perbuatan. Tak, disertakan dengan perbuatan. Sebab kita masuk dalam tabung masjid tu tak rugi pun. Sebab duit itulah yang akan digunakan kepada kita juga. Contoh, kita mari semayang. Contoh, kita mari dengar anak-anak ada program di surau. Tak, kadang pakai biti itulah. Tak, buat kes semayang ke, buat benda ke. Macam abang ni ada buat tau. Jadi benda tu akan berlaku kepada generasi anak-anak kita. Bila anak kita pandai tahu bab Islam, maksudnya lega kita. Tak, jadi jangan bimbang nak masuk tabung masjid tu, jangan bimbang. Nak masuk hari-hari pun tak apa. Tak, masuk sia-sia setakat kita ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bersikap maha adil kepada sekalian hamba-Nya, sekalipun yang berstatus kafir. Tak, walaupun kafir Allah Ta'ala bagi rezeki. Tak, kerana usaha dan orang kata usaha dia lah untuk berjaya atas dunia ni. Buktinya Allah menilai kebaikan yang dilakukan manusia dan membalasnya dengan sebaiknya. Tak, kalau kita tak usaha, kita tak akan dapat. Begitu juga Cina, begitu juga orang kafir. Kalau dia tak usaha, contoh dia buat niaga ke, tak, dia tak usaha, dia tak akan dapat.
Sama je, bab usaha ni sama je. Sama je, sama ada kita beriman ataupun kita orang kafir ni, bila ada usaha dia akan dapat kejayaan tu. Cuma lebih kitanya dapat ganjaran dunia dan juga akhirat. Itu lebih kita. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, bila kita sebut ganjaran dunia dan akhirat ni kita pakat kejar. Tak lebih-lebih lagi kita nak masuk dengan bulan Ramadan al-Mubarak ni, tak kita patut persiapkan diri kita untuk mengejar sebanyak mungkin pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Tak, sebanyak mungkin, bukan sesedikit mungkin, sebanyak mungkin kita perlu kejar. Sebab hari ni Allah Ta'ala dah tunjuk dah banyak sebenarnya yang berlaku atas muka bumi ini sebagai satu alamat kepada kita bahawa kita ni telah berada di hujung, tak, orang kata hujung zaman dah, di akhir zaman. Dengan keadaan banjirnya, dalam keadaan marinya ribut yang kuat sebelah yang berlaku di Perak baru ni. Habis kita tengok tak apa lagi, kita tengok bumi kita pun, darat pun dah semakin kecil. Tak, darat semakin kecil. Kalau semua kita pergi patah batu buruk lah contohnya, kita akan nampak perbezaan yang sangat ketara bahawa daratan pantai kita semakin hari semakin tak ada dah. Kalau dulu zaman kita kecil-kecil boleh main berlari patah, tak, boleh main bola sepak, boleh main macam-macam. Tapi hari demi hari kita tengok dataran pasir itu semakin hari semakin kecil, tak. Kalau orang perasan dia perasanlah. Ini nak menandakan kepada kita bahawa kita dah berada di hujung, di akhir zaman, tak. Bila disebut di akhir zaman ni kita kena ambil betul-betul pedoman ataupun peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui Al-Quran itu sendiri dan juga hadis-hadis Nabi bahawa kita ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan apa sekalipun. Persiapkan diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun dalam keadaan suasana yang ada hari ini, tak, orang kata dalam suasana yang kita sebut tadi, COVID semakin tinggi, tapi hakikatnya di masjid surah lah paling ikut SOP sebenarnya, tak. Walaupun sampai ke hari ini kita tengok di surah masjid masih lagi menjarakkan. Walaupun di sana, di luar sana ramai orang mempertikalkan benda ni, tak. Sebab apa tak bagi lagi semayang dekat-dekat, pergi shopping mall tak apa, pergi pasar tak apa. Kita pun tak erti nak jawab. Cuma kita ikut je, apa yang baik kita ikut, tak. Kalau Ustaz Azhar jawab senang je. Hak wajib tu semayang, bukan jarak hak wajib. Hak wajib tu semayang. Hak ramai-ramai pun duk bising bangga tu, apa duk dekat lagi jaga, mari tak surah. Hak bising, apa 40 orang aja pergi sejid surah. Hak bising tu mari tak? Tak mari. Tak. Hakikatnya begitulah. Tapi insya-Allah dengan apa yang ada hari ni, orang kata dalam satu masa yang sama nak mengajar kita kepada ketaatan kepada pemerintah dan sebagainya. Tak, insya-Allah kita tengoklah masjid surah ni pun walaupun ada yang dah rapat, adalah biasa surah-surah lah, surah kapur-kapur ni mungkin semuanya rapat sikit sebab ada orang, tak. Tapi masjid pun alhamdulillah orang kata walaupun keadaan rapat pun penuh, alhamdulillah tak ada masalah. Sebab sipir kalau Ustaz Azhar jawab gitu lah, pak wajibnya semayang. Sebab tu kita kena ngaji, dah kena ngaji ilmu tentang semayang dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa pun cara kita buat kebaikan ini, apa pun cara untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mudah-mudahan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ganjaran yang paling besar adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sama-sama kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.